Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlatan lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala ar-rasulil ladzi amarana bil jihad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan untuk sama-sama kita menghidupkan majlis ilmu. Dan bersama dengan malam ini kita insya-Allah sedikit sebanyak akan berkongsi satu tajuk kitab yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Hadi Awang, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang penulis merupakan mantan naib ketua kuis ataupun Persatuan Ulama Sedunia. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan cuba diskusi, berkongsi apakah isi yang ada di dalam kitab ini yang dinamakan Al-Islam wa alaqatuhu Al-Islam wa alaqatuhu bil irhab. Islam dan berkaitannya dengan al-irhab. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, kitab yang dikarang oleh musannif ataupun Tuan Guru ini adalah merupakan satu kitab yang cukup penting bagi kita untuk kita hadam. Kerana tajuk malam ini kita nak bincang ialah tajuk irhab, yang mana irhab ini dikenali oleh ramai orang dengan terjemahan keganasan ataupun teroris. Jadi apakah kita nak pastikan bahawa irhab ini bermakna sebagaimana yang diterjemahkan oleh orang ramai sebagai keganasan ataupun teroris, ataupun apakah di sebalik itu ada makna yang lain yang dinyatakan khususnya di dalam Al-Quran, yang dinyatakan di dalam nas syariah. Jadi penulis, musannif, Tuan Guru telah menyatakan secara baik dan begitu detail makna dan pemahaman kita tentang irhab itu sendiri. Ya, baik. Musannif telah memulakan buku ini dengan menyatakan bahawa apakah kaitan Islam dengan irhab. Saya tak terjemah irhab ini keganasan, tetapi kita tengok dahulu apakah makna sebenar yang dikendaki oleh syariat Islam, makna irhab ini. Kita tengok musannif membawakan kenyataan di awal mukaddimah kitab ini, harbun i'lamiyatun ضد الإسلام والمسلمين بالمصطلحات الظالمة التي وضعت فإنها في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم الإنسانية وله ارتباط بعلوم الاجتماع وله ارتباط بالإعلام وله ارتباط بالتأثير الثقافي بإحداث التقليد وإحداث التبعية
وبنزع الاستقلالية في الفكر وإزالة الشخصية في تصور الأمور على حقيقتها بالتضليل. Jadi musannif telah menyatakan bahawa peperangan hari ini yang berlaku ialah peperangan i'lamiyah ataupun peperangan media, di mana peperangan media ini adalah merupakan satu peperangan yang ingin menghancurkan Islam. Peperangan istilah yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam sehingga menjadikan mustalah-mustalah Islam yang diasaskan oleh syariat Islam ini dilihat sebagai mustalah ataupun istilah yang tidak betul dan istilah yang ditakuti oleh masyarakat. Contohnya tadilah irhab tadi. Irhab diertikan sebagai keganasan. Kenapa? Kerana ada harbun i'lamiyah, adanya satu peperangan media. Jadi peperangan ini peperangan media ini dia ada kaitan dengan ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, ilmu penyiaran, dan ada kesannya kepada masyarakat yang jadi pak turuk sahaja ataupun yang ikut sembrono, maka dia akan memberi kesan kepada mereka. Yang ini perlu kita faham bahawa adanya sentiasa ada musuh, yang mana musuh Islam sentiasa akan mencari jalan bagaimana untuk menghapuskan Islam ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu adanya musuh di kalangan syaitan manusia dan syaitan jin, yang mana mereka ini menyatakan kepada setengah yang lain. Mereka nyatakan bahawa dengan kata-kata yang pendustaan yang indah, kata-kata dusta tetapi indah, sebagai satu tipuan, di mana Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah izinkan. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, Allah tak izin. Maka hendaklah kamu tinggalkan mereka dan biarkanlah mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. InsyaAllah orang-orang yang beriman akan selamat daripada tipuan mereka. Tapi mereka yang kufur, mereka yang berada di dalam keadaan sentiasa dalam keadaan yang tidak beriman, jauh daripada syariat Allah, maka mereka ini kita lihat akan tertarik dengan tipuan-tipuan yang telah dimainkan oleh syayatinal ins wal jin, syaitan di kalangan manusia dan syaitan di kalangan jin. Jadi oleh kerana itu hari ini kita tengok juga kerana peranan yang dimainkan, was-was, yuwaswis, syaitan jin, syaitan manusia sentiasa mengwas-waskan, sentiasa mendamage, sentiasa menyebar pelbagai fitnah, pelbagai perkara yang tidak baik. Kalau zaman ini dengan media baru, maka berlakulah satu salah faham dan berlakulah salah satu pendoktrinan terhadap minda dan pemikiran umat Islam. Musannif sebut di sini, walaqad intashara fi uqulil muslimin wa adhanihim mawqif ad-dha'fi wadh-dhullati wal-hawan amama harbin i'lamiyyatin 'alamiyyatin ضد الصحوة الإسلامية المباركة ومنها وضع كلمة الإرهاب لتركيزها لكلمات الغلو والعدوان والحرب على قصد ضد الإسلام من المجاوزات التي ليست من الإسلام على ميزان اللغة القرآن. Hari ini telah pun tersebar di kalangan pemikiran umat Islam, ya, dalam pemikiran mereka bahawa mereka ini terlalu lemah untuk memikirkan suatu hal kebenaran. Jadi menyebabkan mereka ini berada dalam keadaan ad-dha'f, dalam keadaan yang lemah, keadaan zullah, keadaan kehinaan, dan mereka tunduk kepada hawan, tunduk kepada perkara-perkara yang tidak betul. Kerana disebabkan adanya serangan harbun i'lamiyah
ataupun serangan media yang berlaku pada hari ini. Dan serangan media ini sudah tentulah mensasarkan as-sahwatul islamiyah, mensasarkan kebangkitan Islam. Jadi oleh kerana itu musuh Islam telah meletakkan bagaimana cara-cara, kaedah untuk menghancurkan kebangkitan Islam, yang daripada sehari ke sehari apabila dia tengok ada kebangkitan, maka daripada sehari ke sehari dia merancang untuk menggagalkan kebangkitan itu. Antaranya ialah musuh meletakkan kalimatul irhab. Kalimah irhab. Kalimah irhab ini dia fokuskan supaya jadi makna bermusuh, makna perang. Makna dia ialah ganas. Dia fokuskan, dan umat Islam dia masukkan dalam pemikiran umat Islam dengan istilah ini. Jadi oleh kerana itulah menjadikan kalimah ini di kalangan termasuk umat Islam sendiri, apatah lagi bukan Islam, mereka apabila disebut kalimah irhab, mereka melihat bahawa irhab ini adalah suatu entiti keganasan, suatu perkara yang boleh menyebabkan suatu tindakan yang ganas, suatu tindakan perang yang tidak boleh sedikit pun berdamai. Ini perkara yang boleh menyebabkan salah faham terhadap Islam itu sendiri. Sedangkan Islam telah membawakan kalimah irhab ini di dalam Al-Quran melalui surah Al-Anfal ayat 60. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan hendaklah kamu bersedia sekadar yang kamu mampu, semampu kamu daripada kekuatan itu, kekuatan kuda perang yang kamu sediakan sebagai satu senjata dan kenderaan untuk kamu berperang. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Turhibuna bihi aduwallah. Kalimah turhibu ini adalah kalimah irhab. Kalimah irhab. Untuk kamu memberi rasa gerung, menggerungkan musuh Allah dan menggerungkan musuh kamu, dan wa akharina min dunihim, dan selain daripada musuh Allah, musuh kamu yang kamu tidak tahu, tetapi Allah tahu dia. Allah tahu bahawa dia ni musuh kamu, kamu tak tahu dia. Ya? Jadi musuh-musuh ini dapat digerungkan dengan persediaan yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi mesti ada persediaan di sudut senjatanya, di sudut teknik-teknik melawan musuh, di sudut kenderaan yang ada. Maknanya penting bagi umat Islam ini bersedia untuk adanya satu irhab, satu langkah untuk menggerungkan musuh Allah daripada persiapan kita tersebut. Ini makna irhab di sini. Sebab itu musannif telah membawakan, Tuan Guru telah membawakan, apabila merujuk kepada tafsir Tabari, kalimah turhibun ini membawa makna tukhzuna, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ay tukhzuna bihi aduwallahi wa aduwakum, iaitulah tafdahu wa tadhulluh wa tudhilluhu, iaitu kamu memberi kepada mereka satu kehinaan, memberikan kepada mereka satu kehinaan, dan kamu menjadikan mereka ini berada di dalam keadaan yang ketakutan. Jadi itu makna turhibuna bihi, ataupun makna dia tukhzuna bihi. Sementara dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi kata yakni tukhifuna bihi aduwallahi wa aduwakum minal yahudi wa quraishin wa kuffaril arab. Makna turhibun ini ialah makna dia tukhifuna bihi, iaitulah makna menakut-nakutkan musuh Allah dan musuh kamu di kalangan Yahudi, di kalangan Quraisy yang menjadi dan musuh Islam, dan di kalangan kuffarul Arab, orang-orang kafir di kalangan Arab. Dan selain daripada musuh kamu, selain daripada mereka itulah termasuklah Parsi, Rom pada ketika itu. Ataupun pada hari ini musuh-musuh yang kita tidak tahu, di kalangan musuh politik, di kalangan musuh mereka yang khianat. Jadi kita dapat tukhifun, menakutkan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan tukhawifun, turhibun itu tukhawifun, memberi ketakutan kepada mereka. Begitulah juga dalam tafsir
tafsir yang lain seumpama tafsir Fathu Al-Qadir Imam Syaukani menyatakan makna yang sama, turhibun ay tukhzuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya. Jadi makna di sini kita kena faham, maknanya di dalam Al-Quran membawa kalimah irhab, dan kalimah irhab ini adalah satu kalimah yang digunakan untuk pihak Islam. Pihak Islam bersedia dengan segala macam supaya adanya irhab, menjadi irhab, adanya ar-rahbu, adanya ketakutan, adanya kegerunan kepada pihak lain. Ya. Bahkan kita kena tengok bahawa bukan setakat irhab ini membawa makna takut. Kalau kita tengok dalam banyak Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran ini membawa kalimah ar-rahbah. Di antara kalimah al-irhab ini membawa makna fil birri wat taqwa walaysa fil ithmi wal udwan. Kalimah taqwa ini digunakan dalam kalimah irhab ini digunakan untuk perkara baik, perkara taqwa, perkara kebaikan. Contohnya di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 40, musannif telah membawakan contoh ayat ini, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjiku, nescaya aku penuhi janjiku padamu, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kamu mesti takut. Allah kata kepada akulah kamu mesti takut. Ai wa iyaya farhabun. Maknanya harus kita nyatakan di sini, ana ila rabbi irhabi. Ana irhabi ila rabbi. Ai ana khaifun. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna irhabi bukan makna pengganas, tapi makna takutkan Allah. Jadi maknanya sebab itu dalam ayat-ayat Al-Quran membawa makna irhab ini membawa makna at-taqwa, membawa makna kebaikan. Contohnya antara lain dalam ayat surah Al-Anbiya, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, raghaban dengan penuh harapan, rahaban dengan penuh cemas, iaitulah al-khauf, adanya ketakutan kepada Allah, dan mereka itu adalah di kalangan orang-orang yang khusyuk. Maknanya kalau saya kata ana irhabi ila rabbi, saya adalah seorang yang sangat takut kepada Allah. Ana irhabi ila rabbi, saya orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna ana irhabi, saya pengganas. Tidak memberi makna itu, ya. Jadi kita faham di sini bahawa kalimah irhab kadang-kadang dia membawa makna mahmud, makna yang terpuji. Dan kadang-kadang kalimah irhab ini membawa makna keji, mazmum, makna terkeji. Ya. Contohnya di dalam surah Al-A'raf, contoh irhab makna tak baik. Qala alqu, kata Nabi Musa alaihissalam, kamu capaklah tongkat kamu. Falamma alqaw, bila tukang sihir Fir'aun ini campak tongkat mereka, saharu a'yunan nas, mereka menyihir pemandangan manusia, wastarhabuhum, dan mereka memberi ketakutan, memasukkan ketakutan kepada mereka, waja'u bisihrin azim. Sesungguhnya puak-puak ahli sihir itu mendatangkan dengan sihir yang terlalu hebatlah pada masa itu. Jadi wastarhabuhum, mereka menggunakan, Allah gunakan di sini bahawa orang jahat menggunakan sihir untuk menakutkan. Mereka buat satu keganasan untuk menakutkan manusia, masyarakat pada masa itu. Jadi ada kadang-kadang irhab ini digunakan untuk kebaikan dan ada kadang-kadang digunakan untuk keburukan. Tapi dalam Al-Quran banyak membawa makna irhab ini fil birri wat taqwa, bukan setakat fil ithmi wal udwan. Sebab itu kita dalam menterjemahkan kalimah irhab, salah kita hanya mengambil satu kalimah. Bahasa Melayu kita terjemah irhab ialah ganas, irhab ialah keganasan. Salah, tak betul. Kerana irhab juga membawa makna ketakutan, al-khawfu minallah, ketakutan kita kepada Allah. Ya, dan cara bagaimana kita untuk kita kembali dengan penuh kehendak hati, sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga membawa makna irhab, ya.
Hari ini kita musannif membawakan satu tajuk hari ini dalam masyarakat kita, sebab berlaku al-ghulu, berlaku melampau, zahiratul ghulu, berlakunya situasi yang melampau dalam masyarakat kita, di mana situasi ini ialah kerana masalah serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan media yang menyebabkan umat Islam ini akhir sekalinya pemikiran mereka menjadi pemikiran ghulu, pemikiran yang melampau. Ulaika allazina zalamu anfusahum lighuluwihim fid din ma'al jahli fi ulumih wa tarki at-tafaqquh fima fa'amalu a'malan tushawwihu tasawwur dinihim alladhi yu'minuna bihi wa yuhibbunahu hubban jamman walakin tasmiyata a'malihim bil irhab al islami. Mereka ini di kalangan golongan yang tak berapa cerdik lah, ataupun yang belajar ilmu, tetapi mereka ikut ilmu cita rasa barat, ya. Jadi oleh kerana itu mereka ini menzalimi diri mereka. Mereka beramal dengan ilmu agama, tapi mereka menzalimi ilmu mereka. Mereka boleh jadi mereka beramal dengan agama, tetapi mereka beramal dengan amalan yang tidak tepat mengikut lunas-lunas Islam, ya. Dan kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu jauh sekali daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syariat Islam. Jadi menyebabkan akhir sekali ada di kalangan mereka yang beramal tetapi amalan yang ghulu, yang melampau, ya, tidak sama, tidak selari dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah hari ini kita melihat kerana mereka telah pun terpalit ataupun terkesan dengan serangan-serangan yang telah dilakukan oleh musuh Islam, antaranya serangan pemikiran, serangan media sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan ditambahkan pula dengan keadaan umat Islam pada hari ini yang terlalu banyak dihinggapi oleh fitnah-fitnah. Seumpama Nabi SAW telah menyatakan di dalam sebuah hadis, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Hendaklah kamu banyak-banyak bersegera dengan melakukan amalan, iaitu amalan saleh, amalan kebaikan, sebelum daripada terjadinya fitnah. Dan fitnah ini kalau dia datang bagaikan satu potongan malam yang gelap, yang mana kita tidak nampak apa-apa pun, di mana orang-orang yang beriman pada sebelah petangnya jadi kufur, dan pada sebelah paginya jadi sebelah paginya jadi mukmin, sebelah petangnya jadi kufur. Begitulah juga sebaliknya, petang dia boleh beriman, pagi dia boleh kufur. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agama dengan habuan dunia, dengan material dunia. Menyebabkan manusia ini semakin hilang jati diri mereka. Manusia ini semakin hilang wibawa mereka, dan kemukminan ataupun kemusliman mereka itu hilang disebabkan mereka terpikat dengan material dan mereka terpikat dengan dunia ini. Jadi hasil daripada itu menyebabkan ghulu, melampau ini intashar, berkembang di kalangan masyarakat, sehinggalah thumma intashara al-ghulu fi at-takfir baina ahli al-qiblati li asbabin khilafiyyatin far'iyyatin wa nususin zanniyyah la fil arkan wal mabadi' aw ma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah. Berlakunya ghulu sehingga kan ada di kalangan umat Islam, mereka itu mentakfirkan, mereka mengkafirkan di antara ahli kiblat, mengkafirkan di antara orang yang jelas masih lagi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita tengok dia bersembahyang, masih kita tengok dia baca Quran, tetapi tiba-tiba kerana tidak berkenan ataupun bersetuju dengan beberapa tindakan, kita mengkafirkan mereka. Ini salah. Ini adalah ghulu di dalam agama. Sebab itu Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna telah menyebut kaedah bagaimana supaya
kita ini cermat dalam meletakkan hukum. Dia kata la nukaffiru musliman au aqarra bisyahadatain. Kita tidak boleh meletakkan hukum kafir, kufur kepada orang Islam, asalnya Islam, dan dia ini telah mengucap dua kalimah syahadat, wa amila bimuqtadahuma, dan dia melakukan apa tuntutan syahadat tadi. Dia sembahyang, dia puasa, memang ada dia lakukan maksiat, dia lakukan, tetapi tidak boleh dengan maksiat yang dilakukan tersebut kita menjatuhkan hukum-hukum kufur. Ini adalah ghulu dalam agama. Tetapi ia berlaku kadang-kadangnya kerana apa? Kerana disebabkan serangan media dan disebabkan ghazwatul fikri, serangan pemikiran yang menjerumuskan umat Islam ke lembah kesesatan itu. Kemudian musannif telah membawakan bahawa kenapa manusia ini, umat Islam khususnya, jadi macam tu. Kenapa? Pertama tadi dia telah ambil dunia. Ya, dia ambil dunia. Dia jual benda-benda akhirat, agamanya dengan dunia. Yang keduanya kerana dia takut mati sebab dia cinta dunia. Dia terpikat dengan dunia. Ini yang kedua. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min killatin nahnu yawma idhin, qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wala yanzi'anna Allahu min sudurikum min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan berlaku nanti, seluruh manusia akan seru kamu, panggil kamu, sebagaimanalah kamu diseru ke bekas makan. Dan Nabi SAW ni umpamakan bahawa satu masa ni kita ni mudah saja dipanggil, sebagaimana kita dipanggil ataupun kita ni ditarik, kita ini dihisar, kita dibuat satu kepungan, kemudian mereka mudah untuk mengkontrolkan kita, macam itu. Macam kita ni tak ramai bilangan kita. Sebab itu sahabat tanya, adakah bilangan kita tak ramai pada masa itu, wahai Nabi? Nabi kata bahkan kamu ramai. Kamu ramai. Tetapi kamu ini rusak. Kamu ni macam buih. Macam buih banjir, buih ombak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut daripada hati sanubari musuh kamu kegerunan kepada kamu, dan Allah campakkan dalam hati kamu akan al-wahn. Apa dia wahnan itu? Wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitulah cintakan dunia dan bencikan kematian. Jadi maknanya di sini asbab utama ialah adanya keterikatan kepada dunia. Sama ada materialnya, kewangannya, pangkatnya, kecantikannya, apa sahaja perkara yang berkaitan dengan dunia, perkara itu menjadi suatu kecintaan dan keterikatan kepada hati kita, menyebabkan kita takut untuk meninggal dunia, takut untuk mati. Akhirnya kita ini lemah dan mudah dikontrol, mudah kita didamage ataupun disaraf oleh pihak musuh Islam. Dan oleh kerana itulah kita kena berhati-hati dalam masalah ini supaya kita terkeluar daripada golongan yang cintakan dunia. Kerana apabila kita cintakan dunia, sesungguhnya kita telah menuruti jalan orang-orang yang sesat. Sebab itu musannif bawa di sini berlakunya golongan yang menuruti golongan-golongan yang sesat. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan ikut, kalian akan mengikut cara orang-orang sebelum daripada kamu. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Zira' bi zira'in, satu hasta demi satu hasta. Sehingga mereka masuk dalam lubang, biawak pada pasir, kamu pun turut masuk. Maknanya lemahnya kita. Sahabat tanya, al-Yahuda wan Nasara, Yahudi Nasrani ke wahai Rasulullah? Rasulullah kata, faman, kalau tidak mereka siapa lagi? Ya, mereka yang merancang
Yahudi, Nasrani merancang untuk melemahkan umat Islam, bahkan menghancurkan kekuatan umat Islam, kesatuan umat Islam, bahkan menghancurkan agama mereka. Sehinggalah mereka ini hancur, agamanya hancur, sehingga tak tinggal apa pada umat Islam. Itu yang mereka nak. Maka sunnah ad-dalalah ini sentiasa ada, dan kita umat Islam mesti berhati-hati supaya kita tidak terikat dengan sunnah ad-dalalah. Di antara sunan ad-dalalah ialah sunan al-ilmaniyah yang dipanggil sebagai satu jalan ilmani ataupun jalan sekular. Hari ini kita tengok jalan-jalan ism, doktrin-doktrin yang sesak ini terlalu banyak, di mana lahirnya selain daripada sekularisme, memisahkan di antara dunia, memisahkan di antara ibadat, memisahkan di antara politik dengan agama. Adanya modernisme yang mana nak hidup di zaman baru, tak mahu kembali kepada zaman tradisional. Yang tradisional ni salah. Hukum, segala hukumnya mesti dicetuskan di era yang baru, dengan segala kiasnya dilakukan kepada kias pada tempat yang baru tersebut. Yang lama, yang silam, yang tradisi dah tak boleh pakai. Ada mereka yang menganuti fahaman modernisme sebegini, dan ada yang menganuti fahaman materialisme, yang mana menganggap bahawa suatu perkara, pangkat ataupun apa-apa saja benda yang berkait dengan dunia, sekiranya ada, ia akan menyebabkan bahagia dan berjaya. Tanpa material tak boleh berjaya, tak boleh bahagia. Maka siapa yang menganut materialisme ini pun sesat. Dan begitulah juga rasionalisme, yang hanya berfikir mengikut kepala otaknya, mengikut akal fikirannya, tetapi dia tidak melihat kepada wahyu ataupun sumber-sumber nas yang dibenarkan dalam syariat. Itu. Jadi ada lahirnya pelbagai ism adalah untuk memberi gambaran kepada umat Islam bahawa kita telah pun memasuki fasa serangan-serangan ism yang begitu hebat yang menyebabkan kita semakin lemah. Oleh kerana itulah dalam harbun i'lamiyun, dalam peperangan media ini menyebabkan lahirnya istilah-istilah, di mana istilah-istilah ini menyebabkan umat Islam salah faham terhadap agamanya. Sehingga kan antara istilah yang salah faham ialah istilah irhab tadi, yang mana bila umat Islam dicop sebagai pengganas kerana apa ekstrim, dia kata ini kerana umat Islam. Itu adalah pegangan dia adalah irhab. Irhab ini berperang. Irhab ini adalah qital. Salah bahasa, salah istilah. Jihad adalah berperang. Jihad adalah irhab, teroris. Jihad adalah guna senjata, dan jihad adalah tembak bunuh orang lain. Itu yang dipahami oleh masyarakat bukan Islam, dan sesetengah masyarakat Islam memahami seumpama dengan itu. Jadi oleh kerana itulah maka kita kena memperbetulkan istilah-istilah ini kepada umat Islam khususnya, dan kepada barat, kepada bukan Islam, non-Muslim yang ada di mana-mana agama sendiri. Mereka kena faham bahawa irhab yang ada dalam Islam ini bukan teroris. Irhab yang ada dalam Islam ini bukan suatu keganasan, bukan suatu pembunuhan, bukan suatu peperangan. Irhab adalah perdamaian. Irhab adalah merupakan suatu keampunan. Sebab itulah kita tengok apa Allah Subhanahu Wa Taala berperang ini, qital ini adalah merupakan suatu sunnah, dan berperang ini adalah suatu mekanisme untuk kita difak, mempertahankan negara, masyarakat, diri kita. Maka Allah syariatkan perang ini kerana untuk kita mempertahankan agama itu sendiri. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, antaranya dalam Al-Hajj, uzina lillazina yuqatalun bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah nyatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dalam ayat-ayat ini memberi gambaran bahawa diizinkan untuk kita berperang apabila kita dizalimi, apabila kita ditentang, apabila kita diserang, maka kita boleh berperang. Dan ketika mana diwajib perang? Ketika mana kita untuk mempertahankan. Perang tidak akan berlaku dan tidak boleh berlaku apabila tidak ada apa-apa berlaku serangan daripada pihak musuh.
Kita tidak boleh memulakan untuk menyerangi ataupun berperang dengan orang lain, hatta mereka itu non-Muslim, hatta mereka itu orang yang tidak menganuti akidah semacam kita. Kita haram kita memerangi mereka. Maka bila diwajibkan perang ialah ketika mana kita diserang, ketika mana kita ini dikhianati, apatah lagi negara kita ingin dihancurkan, agama kita ingin dihancurkan. Pada ketika itu wajib kita berperang untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan. Dan inilah kenapa Islam itu disyariatkan, kita mesti faham. Jadi bukan perang dalam Islam ialah keganasan. Perang dalam Islam ialah untuk mewujudkan suatu kegerunan, ketakutan kepada orang masyarakat. Tidak. Ini benda yang perlu dipahami. Sebab itulah kalau kita tengok pada hari ini syariat Islam berperang ni, kita ada hukum fiqh dia. Ada hukum fiqh. Tengah-tengah kita berperang, kalau musuh Islam ketika itu kita dah nak tikam dia tapi dia minta nak berdamai, minta maaf, nak berdamai, maka adakah kita boleh tikam? Tak boleh, haram. Kita kena terima perdamaian dia walaupun berada dalam medan perang. Ya, inilah suatu rahmat dan suatu kita tengok perkara yang cukup menarik yang ada di dalam syariat Islam ini. Sebab itu Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsir Zilal Al-Quran, musannif telah membawakan di sini bahawa bagaimana dalam peperangan itu ketika diminta untuk kita bersabar, untuk kita menerima sulh, perdamaian daripada orang lain, itu adalah sebaik-baiknya. Antara ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kita nak balas, kita kena balas sama. Kalau kelingking saja terpotong, kelingking saja, jangan kerat tangan. Begitulah juga maknanya tidak boleh dilakukan kelar, tidak boleh dilakukan penganiayaan kepada mayat, kepada musuh kita, tak boleh. Orang tua, kanak-kanak, pokok-pokok, semua dalam peperangan mesti dijaga. Tetapi kalau mereka minta berdamai, berdamai. Kita kena sabar banyak di dalam peperangan ini. Maknanya ini indahnya agama kita. Sebab itu kata dalam Zilal Al-Quran Asy-Syahid Sayyid Qutb, fa innal Quran yad'u ila al-'afwi was-sabri hina yakun al-muslimuna qadirina ala daf'i syarri wa wafqi al-'udwan. Kita umat Islam ni kena bersabar banyak-banyak. Kena letak kemaafan. Dia bermusuh dengan kita 60 tahun ke, bermusuh dengan kita 100 tahun lebih ke, tapi kalau dia nak minta maaf, dia nak berkawan dengan kita, maka kita kena sabar dan kita kena maaf, kita kena berkawan. Ini. Tapi kita kena tengok bahawa kita ini mampu untuk menolak asyar, menolak kefasadan. Tapi kalau kita dalam hal keadaan yang lemah, jangan kita berkawanlah dengan orang yang lemah. Sebab berkawan dengan orang yang lemah, orang yang jahat, kita bimbang-bimbang, kita lemah, kita turut jadi jahat. Kita mesti bina kekuatan itu, kekuatan iman itu. Kena bina. Baiklah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para penonton berada jauh ni musim PKP ni. Jadi musannif nak sebut di sini beberapa perkara lagi, iaitu tentang kategori manusia, di mana ada manusia yang memahami tuntutan syariat ini secara tasahul, dia mempermudah-mudahkan. Ya, ada golongan yang pertamanya disebut sebagai mereka yang tasahulul hukam fi tatbiq syariatil islamiyah wa haulahum ulama'uhum alladhina yusabbihuna bil hamdi wal mujamalat wa akhta'u fil bayan bismil islam wa mustalahatihi kasiyasati syar'iyyah wa maqasid syariah. Ada golongan yang tasahul, mempermudahkan. Kalaulah dia kepimpinan, dia hukam, dia pemimpin, dia mempermudahkan hukum-hukum syariat Islam. Tambah lagi ulama-ulama mereka ni yusabbihuna bil hamdi al mujamalat. Ulama-ulama ni puji je pemimpin. Pemimpin buat silap, dia tak berani tegur, dia takut tak naik jawatan, dia takut tak bagi datuk, bagi apa pangkat. Maka keadaan ini menyebabkan Islam terus berada di tahap yang paling teruk, sentiasa ditindas. Ini
Ini adalah kesan al-wahan kepada pemimpin dan kepada ulama itu. Jadi tasahul ini kesawahan tadi lah. Tasahul. Jadi golongan ini sangat-sangat berbahaya kepada agama, kepada pembangunan masyarakat. Apatah lagi kalau tasahul ini berada pada pihak hukam, kepimpinan. Bahaya. Yang keduanya ialah golongan al-mutasyaddidun wal mutahammisun bid-din fi ad-da'wati biduna hikmah wa tatbiq asy-syari'ati biduni nuzum wa siyasatin biduni hikmah wal jihad biduni tafaqquh. Ada golongan yang tasyaddud, golongan yang terlampau ekstrim, di mana terlampau bersemangat dalam agama. Semangat dia ni semangat yang lebih-lebih dalam agama. Untuk dia buat tatbik syariah, tapi dia buat secara ekstrim. Dan politik, dia berpolitik tanpa hikmah. Dan jihadnya jihad tanpa tafaqquh. Ini golongan yang boleh menyebabkan agama semakin hari semakin dipandang cemooh. Semakin hari semakin hilang dalam kalangan radar umat Islam. Dan non-Muslim dia jadi cemooh, dia jadi tak nak kepada agama Islam. Disebabkan golongan mutasyaddidun. Dia tengok Islam ini, Allah, teruk sangat. Nak masuk Islam, terlalu teruk. Kena ini, kena itu, kena ini, kena itu. Ada syarat-syarat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pendakwah di awal. Dakwah mereka kepada non-Muslim. Begitulah juga di dalam mentadbir. Kalau pemimpin yang mutasyaddidun, semua tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dalam Islam, nak berhibur boleh berhibur. Macam kita di Kelantan, kita nak berhibur, boleh. Kita sediakan, ada hiburan alternatif. Boleh panggil penghibur, cuma tak boleh bercampur laki perempuan. Perempuan di sebelah, laki di sebelah. Kemudian, lagu tadi tidak boleh seni kata yang mana seni kata langgar syariat. Yang puja jin, syaitan, macam lagu black metal. Bahasa Kelantan panggil balik metal. Tak boleh. Hendaklah patuh kepada syariat walaupun dalam berhibur. Begitu juga bersukan. Boleh. Apa-apa sukan boleh. Asalkan patuh kepada syariat dan tidak menyebabkan kemudaratan kepada diri itu sendiri. Jadi tidak boleh mutasyaddid. Tidak boleh golongan yang pertama mutasahil dan tidak boleh golongan kedua mutasyaddid. Dua ni semua tak boleh. Kalau ada sifat ini, confirm dia itu sindrom telah pun memasuki, ada sindrom padanya, sindrom al-wahan. Al-wahan ni macam bukan wuhan, al-wahnu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sindrom ini lebih teruk daripada coronavirus. Lebih teruk. Sindrom ini lebih teruk. Jadi kita kena, umat Islam kena faham. Dan kita kena faham, musannif iaitu Tok Guru bawa kepada umat Islam, musuh Islam ini sentiasa cari peluang untuk ngap, untuk makan, untuk hancurkan umat Islam. Macam mana? Mereka buat al-kharitatu ad-damawiyyatu al-jadidatu lisyarq al-awsat. Di antara yang telah dibentangkan oleh Tok Guru dalam kitabnya, bahawa ada satu black borders, ada satu peta berdarah yang dicanangkan untuk umat Islam. Supaya umat Islam ini hancur. Umat Islam ini berada dalam peperangan. Umat Islam ini berkelahi sesama mereka. Supaya begitu. Maka adanya peta-peta berdarah. وَهَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ لِتَبْدِيلِ الْخَرِيطَةِ الْقَدِيمَةِ لِلشَّرْكِ الْأَوْسَطِ على تخطيط سايكس بيكو إلى خريطة بديلة على تقسيم القوميات والأديان والمذاهب الإسلامية بشن الحروب بالوكالة لمساعدة المشروع الصهيوني نحو إسرائيل الكبرى. Di mana ijra'at, beberapa perkara, urusan-urusan, perancangan-perancangan yang telah diatur uruskan oleh musuh Islam ini ialah kerana dia nak tukar peta lama. Peta lama ni dalam saiz Picot. Sebagaimana kita tahu bahawa kita ingat pada 1916 berlakulah satu perjanjian dengan Raja Hijaz Sharif Hussein. Sharif Hussein yang telah membuat perjanjian dengan wakil British di Mesir
pada ketika itu Hussein McMahon, dan juga berlakunya suatu perjanjian, yang mana untuk membahagikan, memfaraidkan negara-negara umat Islam. Faraid negara-negara umat Islam. British ambil apa, Perancis ambil apa pada tahun 1916. Dan antara yang terlibatnya ialah raja ataupun sultan ataupun pemerintah di kalangan umat Islam sendiri yang terlibat dengan penyakit al-wahan tadi. Akhir sekali berlaku Sykes-Picot. Di mana Sykes-Picot itu kalau kita tengok sehinggakan mereka bahagi negara-negara Syam itu dipecahkan kepada Lebanon, Jordan nama baru diwujudkan, Syria, dan kita tengok Palestin menjadi mangsa dan diberikan kepada British. Palestin menjadi mangsa diberi kepada British. Sehinggalah kita tengok akhir sehinggakan tahun 48 negara Israel berjaya diasaskan. Ini. Jadi Sykes-Picot inilah yang ingin dicanangkan semula pada hari ini. Peta berdarah kepada Asia Barat, khususnya kepada negara-negara Arab, Timur Tengah ini. Kerana mereka tak mahu adanya golongan-golongan, mereka lihat bahawa orang Arab ni orang yang mutahamis, orang yang semangat, dan ramai di kalangan mereka orang-orang yang sayangkan agama, pejuang-pejuang agama. Kalau hancur Arab ni, dia kata boleh hancur dunia, Islam boleh hancur. Mereka letak begitu. Jadi antara yang diletak dalam black borders, dalam kharitah ad-damawiyah, ialah menghancurkan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Asia Barat. Sebab itu kita tengok dalam musannif ni sebut bahawa mereka telah meletakkan peta ini sebagaimana di dalam dinyatakan pada tahun 2006 dalam The Armed Force Journal yang ditulis oleh Colonel Red Peters, di mana Colonel Red Peters ini dia telah nyatakan bahawa perlunya adanya satu black borders, satu peta berdarah yang perlu dicanangkan. Nak satu new Middle East, nak satu peta kepada negara-negara Timur Tengah, Asia Barat. Dan perkara ini bukan perkara baru. Dia sudah lama. Kalau kita tengok dalam semasa tahun 2004 dalam mesyuarat pentadbiran Bush, semasa dia mengadakan mesyuarat di Georgia dalam sidang mesyuarat negara G8, dia telah menyebutkan perkara ini. Dan setelah berlaku 11 September pada tahun 2001, itu adalah satu perkara yang telah dicanangkan untuk menghancurkan dan meletakkan Islam ini sebagai agama ataupun orang-orang Islam ini sebagai irhab. Ya, kita tengok berapa ramai yang menyatakan bahawa Islam ini asal daripada orang Islam yang buat 11 September dulu. Usamah Ladin, kita ingat lagi cerita pada masa itu. Apa yang berlaku. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk membuat satu perancangan menghancurkan Middle East ataupun Asia Barat secara sepenuhnya. Akhirnya dalam fasa yang pertama, mereka hancurkan Iraq, mereka hancurkan Afghanistan, mereka serang supaya mereka tak mahu Afghanistan ke Iraq dapat membina kadir-kadir. Dia tahu bahawa adanya kadir-kadir Islam yang akhir zaman akan muncul, yang akan menggerungkan Yahudi, yang akan menghancurkan Dajjal mereka. Jadi mereka hancurkan awal-awal. Dan fasa yang seterusnya mereka hancurkan, termasuk negara, kita tengok apa yang terjadi di Morocco, apa yang terjadi di Tunisia, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Mesir. Arab Spring itu adalah tajaan mereka yang ada dalam rank operation mereka untuk menghancurkan umat Islam. Termasuklah Syria. Jadi ini merupakan satu black borders, peta berdarah yang telah dirancang secara teliti untuk menghapuskan umat Islam khususnya yang berada di Asia Barat. Dan sebenarnya New Middle East ini bukan untuk Asia Barat saja. Dia
juga masuk Asia Tengah. Pergi ke Turkmenistan, Azerbaijan, pergi ke Asia Barat. Asia Barat kita. Dan rantau Asia kita. Jadi ini perancangan yang kita tidak boleh lihat dia sekadar baca dia sekadar di buku. Kita mesti merancang dan mesti meletakkan perancangan kita. Bagaimana kita harus berhadapan. Jadi alhamdulillah kita ada ulama, musannif kita Tuan Guru Abdul Hadi Awang yang sekarang ini merupakan duta khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Timur Tengah. Alhamdulillah kita yakin insya-Allah apa Yang Berhormat Tok Guru insya-Allah akan melaksanakan tanggungjawab dengan kita semua memberi sokongan padu, sokongan penuh, bukan setakat perancangan musuh-musuh Islam ini dil awraq, di kertas-kertas di buku, tetapi mesti kita terjemah di maidan dan bagaimana harus kita hadapi perancangan-perancangan mereka buat ini. Bagaimana? Itu penting. Dan sebab itulah hari ini kita tengok tuan-tuan bagaimana pembahagian negara Timur Tengah telah pun dibahagikan, difaraidkan. Antara kita tengok hari ini dalam Black Borders dan dalam kharitah Damawiyah, dalam New Middle East itu, mereka telah meletakkan pembahagian negara-negara, mereka pecah. Antara 5 negara boleh jadi 17, 18 negara. Hasil daripada 5 negara. Dia nak pecahkan lagi. Umpamanya negara Algeria dipecahkan kepada 2. Satu bangsa Arab, satu bangsa Berber. Jadi 2. Negara Libya dia pecah kepada 3. Macam negara zaman Rom dulu. Kemudian Mesir, dia pecah kepada bangsa Arab, Mesir Selatan, Mesir Koptik, Kristian Koptik. Kemudian Arab Saudi dia pecah kepada Riyadh yang ada kota suci Mekah, kota suci Madinah, dan dia letak Syiah Ismailiyah di selatan Saudi. Dan Syiah Houthi di bergabung di Yaman. Mana Syiah ni akan bergabung dengan Houthi di Yaman. Dan di Yaman sendiri dia pecah kepada Yaman Utara dan Yaman Selatan. Termasuklah Iraq dia pecah kepada Syiah Sunni, Turkmen, Kurdi. Pecah jadi 4. Di Syria pecah kepada Syiah Alawi. Ini negara Sunni. Kemudian Turki pecah kepada bangsa Turki, pecah kepada bangsa Kurdish. Siapa yang punya peranan ini? Ini yang peranan yang telah dimainkan oleh musuh Islam sejak daripada lama sehinggalah ke hari ini. Dan perkara ini pecah semasa Condoleezza Rice US nyatakan di Tel Aviv pada tahun 2006. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal yang telah kita sebut tadi, Armed Force Journal. Ya. Baik, para hadirin yang dikasihi sekalian. Oleh kerana kita tengok bagaimana dahsyatnya apa yang berlaku pada hari ini dengan situasi musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam, maka nak tak nak kita kena kembali kepada kesatuan umat Islam yang sebenar. Yang saya nak sebut di sini musannif ataupun Tok Guru telah sebut di akhir kitab ini. Jadi apa sebenarnya punca kepada masalah ini yang berlaku? Kita ni jadi mangsa. Kita jadi mangsa kepada musuh Islam. Kenapa berlaku daripada dulu sampai sekarang? Kenapa begitu? Kerananya as-sababul asasiyu laysa ikhtilaful mazahib bainal muslimin. As-sunnah wa syi'ah wa sira'ul qawmiyat bainal Arab wal Furs wal Aqrad. Masalah sebab asasi bukan kerana ikhtilaf kita, bukan kerana mazhab, bukan kerana pecahan mazhab di antara orang Islam. Ya, kita tak terima Syiah akidahnya salah, tak betul, tak boleh. Dalam perkara furu', ulama-ulama ada boleh menerima beberapa perkara-perkara furu' yang bersalahan dari sudut furu', maka kita tidaklah sampai bunuh orang yang kita khilaf secara furu'. Begitulah juga ibadi, begitulah juga mazhab-mazhab yang lain. Kita tidak boleh berbunuhan, berkelahi sehingga menyebabkan kita tidak lagi bersatu. Punca ini berlaku daripada dulu sehingga ke hari ini, tapi sebenarnya dia adalah sebab yang boleh diatasi.
Bukan sebab besar sebenarnya, tapi dia jadi besar kerana masalah umat Islam sendiri. Oh, sebab besar kita kena faham perancangan musuh Islam. Mereka yang laga-lagakan untuk menghidupkan sentimen mazhab, sentimen kaum. Mereka, bukan kita. Tetapi kenapa kita terkesan? Ini masalah. Kerana tadilah penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Kemudian dia kata, sebab ta'assub sehingga menyebabkan berlaku kafir-mengkafir di antara ahli al-qiblah. Kita dah sebut tadi kaedah bagaimana kita nak meletakkan kaedah kepada ahli al-qiblah ini. Ahli al-qiblah ini Muslim. Orang yang beriman. Dia boleh pergi Mekah, boleh pergi mengerjakan haji. Jadi selagi itu, walaupun kita tak setuju macam mana sekalipun, kita tak boleh kata, ya kafir. Itu dilarang, haram dalam Islam. Dan dia boleh kembali kepada kita yang berkata. Jadi maknanya, jangan tasahul, jangan mutasyaddid. Jangan ifrat, jangan tafrid. Ini penting dalam kita beramal dengan agama. Jadi sebab itu, bukan masalah itu yang menjadi masalah besar kita. Masalah besar kitanya ialah kita mesti bersatu untuk menghadapi musuh. Mesti bersatu untuk menghadapi musuh Islam. Sebab itu, musannif, Tok Guru sebut, لماذا لا تجتمع أموال العرب وعلماء وخبراء إيران وتركيا والأيادي الكثيرة من أفريقيا إلى باكستان وأفغانستان وإندونيسيا وماليزيا وغيرها يدا واحدة وصفا واحدة لإصلاح العالم من جديد بإسلامنا لتحرير العالم من الحلول الطاغية الفاشلة برحمة ديننا. Kenapa kita tak boleh kumpul harta-harta kita? Harta kita, orang Arab, harta orang-orang ulama ni, kekuatan daripada Iran, Turki, tangan-tangan penyumbang-penyumbang daripada seluruh dunia Islam, daripada Afrika ke Afghanistan, Indonesia, daripada Malaysia. Kenapa kita tidak jadikan kita ini saffan wahid, satu saf? Kenapa kita tak jadikan kita ini yadan wahidah, satu tangan yang akan melaksanakan, satu tangan yang memberi? Kenapa tidak begitu? Untuk kita memperbaharui dunia ini. Kita dengan kesatuan kita, bukan kesatuan setakat dalam satu negara, tapi kesatuan sejagat yang kita nak bina. Ini yang penting. Sebab itulah musannif menyebut wa ad'ul ummata ila al-wahdah fata'alu nuwajih إسرائيل وأحزابها الصهيونية اليهودية والصليبية أولا ثم نحاسب السنة والوهابية والعشائرة والشيعة والإباضية والصوفية حسابا علميا بآداب الاختلاف ونحكم ما بيننا بالحق من داخل بيتنا. Saya menyeru semua sekali, umat, tak kiralah siapa pun, tak kiralah negara mana pun, mestilah wahdah, membentuk kesatuan sejagat ini. Mesti bentuk. Kerana kita kena berhadapan dengan Israel yang nak membentuk Israel Kubra. Hari ini dia sudah lanyak di Palestin. Tel Aviv sudah jadi ibu negara, Al-Quds sudah jadi ibu negara Israel. Jadi macam mana sekarang kita nak berhadapan dengan musuh-musuh yang nyata ini? Kena dengan kesatuan kita, wahdah. Kerana mari kita berhadapan dengan mereka dulu. Dan wa'yi beroka ataupun golongan-golongan yang ada di sekitar mereka, di kalangan Zionis, Yahudi, tentera salib, kemudian barulah kita bermuhasabah di antara kita, membina kesatuan di antara golongan Asy'ari, di antara Syiah, Ibadi, Sufi, Wahabi, Sunnah. Bincang dan selesaikan masalah itu. Boleh bincang, boleh bincang. Kita rasa di akhir zaman ini, fasa di akhir zaman ini kita boleh bincang dan boleh selesaikan masalah ini dengan baik. Kalau kita asyik di media sosial membuat tuduhan itu, tuduhan ini, kita dalam sebuah negara kita tak akan selesai. Apatah lagi kita nak mewujudkan suatu kesatuan sejagat. Kita tidak menyatakan bahawa kelompok yang ada dalam negara ini semuanya benar, semuanya maksum, semuanya terlepas daripada kesalahan, kesilapan. Masing-masing ada salah, masing-masing ada silap. Yang mana kita tengok
bahawa ada silap dari sudut akidah. Kadang-kadang di kalangan yang menganuti ahli sunnah, ada yang salah sehingga kufur. Yang dia menganuti ahli sunnah, dia ahli sunnah, tapi dia salah, dia murtad, dia kufur. Macam mana kita nak kembalikan mereka? Ada yang berada di pihak Syiah, ada yang berada di pihak yang Wahabi, ada yang berada di pihak yang kita rasa dia ini salah, sesat. Maka kita kena kembalikan mereka. Pegangan-pegangan yang tidak betul, yang kita katakan betul itu, supaya jadi betul dengan cara nuhasib. Sama-sama kita postmortem, muhasabah, panggil, tak selesai kita bincang di media sosial, di Facebook, tapi kita kena duduk. Sebab itu kata musannif, wa nahkumu ma bainana bil haqqi min dakhili baitina. Kita duduk dalam rumah, kita duduk satu tempat, kita bincang. Kita letak hukum. Tak apalah kita nak kerah, nak kata hukum kamu sekian-sekian, tapi dalam rumah, dalam tempat yang tertutup, bukan dalam media sosial yang mana yang menjadi mangsa yang saraf, yang damage control, ialah Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh Islam. Jangan buka hal ini kepada mereka. Sebab fasa ini kalau kita buka, Black Borders, Al-Kharitatul Damawiyah, peta berdarah ini akan benar-benar berlaku kepada umat Islam, dan kita akan mati dalam keadaan hina. Di mana Islam kita? Siapa yang akan memimpin kebangkitan Islam? Walaupun kita yakin bahawa Islam, khilafah tetap kembali dipimpin oleh Islam, kita mahu bahawa ia adalah zaman kita, dan kita yang menyertai, dan kita yang memberi sumbangan kepada itu. Dan musannif Tuan Guru telah menutup dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dua ayat ini, pertama ayat i'tisam, hendaklah kita bersatu, pegang kuku-kuku, ribatkan diri kita sesama Islam, dan insya-Allah jangan lagi kita berpecah. Kita berada di fasa akhir ini, jangan kita berpecah. Binalah kesatuan yang utuh, insya-Allah. Ada satu irhab yang kita berikan kepada musuh Islam. Kita ila rabbina irhabiyun. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila aduwina nurahibuhum, nukhawwifuhum. Kita menggerungkan mereka, menakutkan mereka. Tanpa kita bersatu, kita tak boleh buat begitu. Kita mesti bersatu dan bina kekuatan di antara kita. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati perjalanan hidup kita. Dan setakat itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pengajian kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kekurangan diri saya sendiri, saya mohon maaf kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.